Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aziz Awatif Studio. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar bidang Al-Quran di bawah hukum Nun Sakinah dan Tanwin yang bertajuk Izhar Halaki. Pelajaran kita pada hari ini merujuk kepada buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 32. Jadi murid-murid, apakah matlamat atau objektif kita belajar hukum izhar halki ini? Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertamanya mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar halki dengan betul. Yang kedua, murid akan dapat membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi izhar halki dengan betul dan bertajwid. Dan yang ketiga, murid dapat mengaplikasi hukum tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Apakah maksud izhar halki? Izhar halki dari segi bahasa bermaksud terang atau nyata. Manakala dari segi istilah bermaksud jika terdapat nun mati atau tanwin baris dua bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka bacaannya wajib dinyatakan tanpa dengung. Sekarang, mari kita kenal huruf-huruf izhar halki. Huruf izhar halki ada 6 huruf yang terdiri daripada huruf hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha, ataupun kita sebut aghin kha'ahu, aghin kha'ahu. Jadi, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya izhar halki? Ianya berlaku apabila nun mati atau sukun dan juga tanwin baris dua di atas, baris dua di bawah dan dua baris depan bertemu dengan huruf izhar halki. Baiklah murid-murid, untuk lebih jelas, mari kita lihat satu persatu contoh izhar halki. Yang pertamanya, kita mulakan dengan huruf hamzah. Contohnya, wayan auna, wayan auna. Okay, nun mati bertemu dengan huruf izhar, iaitu hamzah. Yang kedua, min ayyi, min ayyi, iaitu nun mati bertemu dengan huruf izhar, iaitu huruf hamzah. Yang ketiga, toiron ababila, toiron ababila, iaitu tanwin baris dua di atas bertemu dengan huruf hamzah. Seterusnya, kita lihat huruf yang kedua, iaitu huruf ghin. Contohnya, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ghin. Contoh yang kedua, min ghillin, min ghillin, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ghin. Yang ketiga, ajrun ghairu, ajrun ghairu, iaitu tanwin baris dua di depan bertemu dengan ghin. Contoh huruf yang ketiga, iaitu huruf ha. Yang pertama, wanhar, wanhar, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Yang kedua, min haisu, min haisu, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh yang ketiga, alimun hakimun, alimun hakimun, iaitu tanwin baris dua di atas bertemu dengan ha.
Kita lihat pula huruf yang keempat, iaitu huruf kha. Contoh yang pertama ialah wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu, iaitu nun mati bertemu dengan huruf kha. Contoh yang kedua, mimman khalaqna, mimman khalaqna, iaitu nun mati juga bertemu dengan huruf kha. Contoh yang ketiga, kazibatin khati'ah, kazibatin khati'ah, iaitu tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan huruf kha. Contoh huruf yang kelima, iaitu huruf ain. Contoh pertama, an'amta, an'amta, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ain. Contoh yang kedua, min ainin, min ainin, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ain. Contoh yang ketiga, sami'un alimun, sami'un alimun, iaitu tanwin baris 2 di depan bertemu dengan ain. Huruf yang terakhir ialah huruf ha. Contoh yang pertama, anhu, anhu, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh yang kedua, in huwa, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh yang ketiga ialah fariqon hada, fariqon hada, iaitu tanwin baris 2 di atas bertemu dengan ha. Okey murid-murid, itulah tadi contoh potongan kalimah yang mengandungi hukum izhar halki. Jadi semua contoh ini murid-murid boleh ulang kaji sehingga mahir sebutan dan tajwidnya. Semoga murid-murid terus belajar Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan dapat menguasai hukum tajwid dengan baik. Sekian dulu dari channel Aziz Awatif Studio untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.